Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 2, yaitu Mammals Attorney, membuat kajian berkenaan Hafiz Hamidun versus Kamdar. Kami terdiri daripada Hawa Baroah binti Zaini, iaitu saya sendiri, Yvonne Joy Lorraine Jasni, Akmal Arsyad bin Muhammad Aminuddin, Wan Nur Syafiqah binti Awang, Syazana Najwa binti Muhammad, Nurul Haida Izzati binti Arsyad, Nurain Khuzaimah binti Agus Salim. Pada 20 Mei 2021, terdapat berlakunya pertikaian antara Muhammad Hafiz Hamidun dan Kamdar Sendirian Berhad berkenaan dengan dakwaan penipuan dalam perdagangan. Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan mengenai defendant, iaitu Kamdar, telah menyalahgunakan nama artis tersebut dalam perdagangan fabrik. Kes ini melibatkan pertimbangan elemen-elemen penting dalam menentukan penipuan serta perbezaan keputusan antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Selain itu, Mahkamah juga menilai faktor-faktor yang menentukan sama ada artis tersebut telah menubuhkan goodwill dalam namanya untuk tujuan tuntutan penipuan. Seterusnya, kita akan masuk kepada latar belakang plaintiff dan defendant. Plaintiff iaitu Hafiz Hamidun. Muhammad Hafiz bin Hamidun atau dikenali sebagai Hafiz Hamidun yang dilahirkan di Sitiawan, Perak pada 21 September 1984 adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan penerbit muzik di Malaysia yang terkenal dengan lagu sumbangannya dalam genre nasyid. Seterusnya adalah latar belakang defendant iaitu Kamdar Sendirian Berhad. Kamdar adalah sebuah syarikat peruncitan tekstil dan pakaian yang terkenal di Malaysia. Kamdar telah ditubuhkan pada tahun 1972 dan diasaskan oleh keluarga Kamdar yang berasal dari India. Syarikat ini bermula sebagai sebuah kedai kecil yang menjual kain dan tekstil. Mereka mula berkembang dengan menawarkan pelbagai jenis kain, termasuk kain kapas, sutera, dan bahan sintetik. Seterusnya, kesalahan dalam kes ini. Kes ini dicetuskan oleh perselisihan mengenai kelirupaan khususnya berkaitan dengan penggunaan tanpa kebenaran tanda dagang yang tidak berdaftar iaitu Hafiz Hamidun dalam perniagaan kain oleh Kamdar. Plaintiff Muhammad Hafiz Hamidun mendakwa bahawa defendant telah menyalahgunakan nama dia untuk barangan yang dijual, menyebabkan kemungkinan kerosakan pada nama baik dan perniagaannya. Perselisihan ini mengakibatkan prosiding undang-undang untuk menentukan pemilikan goodwill yang berkaitan dengan nama artis dan hak untuk mengambil tindakan terhadap kelirupaan yang didakwa oleh defendant. Seterusnya beralih kepada mengapa kes ini boleh terjadi. Isu ini timbul pada Februari 2017 apabila plaintiff menerima mesej daripada peminat atau pengikutnya di media sosial bertanyakan sama ada barangan tertentu yang dijual oleh defendant dengan label Hafiz Hamidun iaitu sebagai nama plaintiff sebenarnya adalah miliknya. Walaupun tiada pendaftaran cap cap dagangan diminta oleh plaintiff, pendirian plaintiff ialah Hafiz Hamidun iaitu menjadi namanya sendiri adalah tanda dagangan tidak berdaftar yang plaintiff gunakan antara tujuan lain untuk garis fabriknya tersendiri. Plaintiff menegaskan bahawa dengan menjual produk dengan label yang sama, defendant melupuskan tanda dagangan tidak berdaftar namanya. Dari perspektif undang-undang, terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan legal exposure dalam kes ini. Yang pertama ialah copyright. Muhammad Hafiz Hamidun mungkin mempunyai hak cipta ke atas nama dan jenamanya sebagai artis dan perniagaan fashionnya. Penggunaan tanpa kebenaran oleh Kamdar Sendirian Berhad boleh melibatkan pelanggaran hak cipta dan perlindungan undang-undang hak kekayaan intelektual. Muhammad Hafiz Hamidun boleh mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang berdasarkan undang-undang hak cipta untuk melindungi karyanya dari penyalahgunaan. Yang kedua ialah branding. Penggunaan nama dan jenama Hafiz Hamidun oleh Kamdar Sendirian Berhad tanpa kebenaran boleh merosakkan imej dan reputasi jenama Muhammad Hafiz Hamidun. Ini boleh menjejaskan hubungan dengan peminat-peminat beliau dan mempunyai kesan negatif terhadap perniagaan dan jenama beliau. Hafiz Hamidun mungkin mempunyai hak
undang-undang untuk melindungi jenama dan reputasinya daripada penyalahgunaan. Yang terakhir adalah saman. Muhammad Hafiz Hamidun telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Kamdar Sendirian Berhad berdasarkan kelirupaan dan penipuan dalam perdagangan. Beliau boleh menuntut ganti rugi dan pemulihan undang-undang bagi kerugian yang dialami akibat penggunaan tanpa kebenaran nama dan jenamanya oleh pihak lain. Proses undang-undang ini boleh melibatkan perbicaraan mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang strategi yang diguna pakai oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak Hafiz Hamidun dan juga pihak Kamdar Sendirian Berhad. Strategi yang diguna pakai oleh Hafiz Hamidun yang pertama adalah membuktikan kepemilikan nama dan jenama. Beliau mungkin menggunakan bukti-bukti untuk menunjukkan bahawa nama dan jenama Hafiz Hamidun adalah miliknya dan berkaitan dengan perniagaan serta reputasinya. Seterusnya, strategi yang diguna pakai oleh Hafiz Hamidun yang kedua adalah menyokong tuntutan kelirupaan. Beliau mungkin memberikan bukti bahawa penggunaan nama dan jenama oleh Kamdar Sendirian Berhad telah menyebabkan kekeliruan di kalangan orang awam, terutamanya peminat-peminatnya. Dan strategi yang diguna pakai oleh Hafiz Hamidun yang ketiga adalah menuntut ganti rugi. Muhammad Hafiz Hamidun mungkin akan menuntut ganti rugi daripada Kamdar Sendirian Berhad atas kerugian yang dialami olehnya akibat penyalahgunaan nama dan jenamanya. Manakala strategi yang diguna pakai oleh Kamdar Sendirian Berhad yang pertama adalah membantah tuntutan kelirupaan. Kamdar Sendirian Berhad mungkin akan mencuba untuk membantah dakwaan kekelirupaan yang telah diajukan oleh Muhammad Hafiz Hamidun dengan membawa segala bukti yang menyokong penggunaan nama dan jenama tersebut. Manakala yang kedua adalah membuat pembelaan berdasarkan perjanjian rasmi. Mereka mungkin akan merujuk kepada sebarang perjanjian rasmi yang mungkin ada antara mereka dan Muhammad Hafiz Hamidun berkaitan dengan penggunaan nama dan jenama tersebut. Manakala strategi yang diguna pakai oleh Kamdar yang terakhir adalah menyokong hak penggunaan nama. Kamdar Sendirian Berhad mungkin akan cuba untuk menunjukkan bahawa mereka mempunyai hak untuk menggunakan nama dan jenama tersebut dalam perniagaan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Isu dan undang-undang. Kelirupaan. Muhammad Hafiz Hamidun perlu membuktikan bahawa penggunaan nama dan jenama Hafiz Hamidun oleh Kamdar Sendirian Berhad telah menyebabkan kekeliruan di kalangan orang awam, terutama peminat-peminatnya. Bukti-bukti seperti testimoni saksi, bukti dokumentasi, penggunaan nama dan jenama, dan reaksi peminat-peminat beliau boleh digunakan untuk menyokong hujah kelirupaan. Hak cipta. Muhammad Hafiz Hamidun mungkin ingin menegakkan hak cipta ke atas nama dan jenamanya sebagai artis dan perniagaan fashionnya. Bukti-bukti seperti pendaftaran jenama, dokumen perniagaan dan sebarang bukti lain yang menunjukkan pemilikan hak cipta boleh digunakan sebagai bukti dalam kes ini. Ganti rugi. Muhammad Hafiz Hamidun mungkin menuntut ganti rugi sebagai Kamdar Sendirian Berhad atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan nama dan jenamanya. Bukti kuantitatif seperti kerugian keuangan, bukti reputasi yang rosak dan sebarang bukti lain yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh digunakan untuk menuntut ganti rugi. Akta yang boleh digunakan dalam kes ini, yang pertama, Akta Hak Cipta 1987 berkaitan dengan perlindungan hak cipta bagi karya-karya kreatif, termasuk muzik, lagu dan nama seniman. Yang kedua, Akta Tanda Dagangan 2019 berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan tanda dagangan yang mungkin melibatkan nama dan jenama perniagaan. Yang ketiga, Akta Perlindungan Pemprosesan Data Pribadi 2010 berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan mungkin berkaitan dengan penggunaan nama selebriti dalam konteks perniagaan. Dan yang terakhir, Akta Perlindungan Pengguna 1999 berkaitan dengan hak pengguna dan perlindungan terhadap amalan perniagaan yang menyesatkan atau menipu. Aspek hujah dan bukti.
Testimoni saksi. Testimoni saksi yang menyokong dakwaan, kelirupaan, atau penyalahgunaan nama dan jenama. Bukti, transkrip perbualan mahkamah, laporan saksi pakar atau keterangan saksi yang relevan. Dokumen perdagangan. Dokumen perniagaan yang menunjukkan penyalahgunaan nama dan jenama oleh kedua pihak. Bukti, kontrak, invoice, iklan, atau sebarang dokumen lain yang berkaitan penyalahgunaan nama dan jenama. Bukti elektronik. Bukti elektronik seperti laman web, media sosial, atau komunikasi elektronik yang berkaitan dengan isu-isu dalam kes. Bukti tangkapan screen email atau sebarang rekod elektronik yang relevan. Kesimpulannya, kekuatan dan ruang yang perlu ditambah dalam aspek perundangan Akta Properti Intelektual adalah perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta, paten dan jenama. Hal ini meliputi hukuman penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran, pembaharuan yang memperhitungkan perkembangan teknologi dan kerjasama internasional untuk melindungi hak harta intelek secara global. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.